Kita nak berehat seketika dan kita akan bersama dengan sahabat kita di negeri Kedah. Tarikan lokasi pelancongan baharu yang dibawakan oleh sahabat penyampai Nur Hidayah Anwar. Ada laporannya dan juga ada perkongsiannya. Silakan Hidayah. Baik, terima kasih rakan penyampai di Studio Selamat Pagi Malaysia. Dan sesulan daripada penemuan dua arca dan juga prasasti ataupun batu bersurat di tapak warisan Bukit Coras ini, kami membawa anda perincian bagaimana kerja-kerja penyelidikan dilakukan sehingga membawa kepada kejayaan ini, yang mana penemuan ini dilakukan oleh Jabatan Warisan Negara yang bekerjasama dengan Universiti Sains Malaysia. Jadi bersama saya ialah pensyarah kanan Pusat Penyelidikan Arkeologi Global USM, Dr. Nasha Roziadiko, yang juga Ketua Penyelidik bagi kaca ini. Jadi Dr. selamat pagi bersama dengan Selamat Pagi Malaysia. Selamat pagi. Terima kasih kepada DM ya. Doktor, boleh Doktor ceritakan bagaimana proses ekskavasi ini bermula? Baik, tapak arkeologi Bukit Coras ni sebenarnya telah dilaporkan pada tahun 1850 oleh seorang pengkaji British iaitu Colonel James Low, dan kajian telah diteruskan pada tahun 1937 oleh Corridge Wales dan pada tahun 1984 oleh Kamaruddin Zakaria daripada Jabatan Museum dan Antiquity pada ketika itu. Jadi penyelidikan dilakukan oleh para pengkaji lepas ni cuma melibatkan kerja-kerja survey ataupun ekskavasi cubaan terhadap tapak-tapak terhadap sebahagian kecil daripada tapak arkeologi ini. Pada tahun 2017 ya, Universiti Sains Malaysia telah menerima dana daripada Kementerian Pengajian Tinggi untuk menjalankan kerja-kerja pemetaan, geofizik serta kajian geoarkeologi terhadap tapak Bukit Coras. Dan hasil daripada penyelidikan tersebut, kami telah mengesan satu struktur tertanam dalam saiz yang besar di tapak Bukit Coras ini. Dan pada tahun 2022 kami telah menerima dana sekali lagi daripada Kementerian Pengajian Tinggi untuk menjalankan ekskavasi. Dan pada fasa pertama kerja-kerja ekskavasi tersebut daripada 28 Ogos sampai 12 September inilah yang membawa kepada penemuan struktur binaan seperti mana yang dilaporkan sebelum ini. Baik Doktor, setakat ini apa penemuan yang ada di tapak penyelidikan ini? Setakat ekskavasi sekarang, kita telah mendedahkan 4 bentuk penemuan utama. Nombor 1 adalah bahagian dasar candi, iaitu bahagian dinding barat dan sebahagian daripada dinding utara dan selatan. Jadi dinding candi yang kami jumpa ni dia sangat terpelihara dalam keadaan sangat baik, dan dia juga memperlihatkan ciri seni bina yang sangat unik. Ya, kita nampak struktur bertangga, kita ada nampak ukiran-ukiran di situ. Okey, itu nombor 1. Nombor 2, penemuan yang paling penting sekali adalah penemuan arca. Kita menemui 2 buah patung yang hampir lengkap ya. Jadi patung itu diperbuat daripada satu jenis bahan yang dikenali sebagai stucco. Jadi stucco ni merupakan satu jenis lime ataupun kapur yang dicampur dengan bahan-bahan lain untuk dikeraskan, dan saiz patung tersebut adalah hampir sama dengan saiz manusia, agak tinggi. Dan patung tu hampir lengkap, cuma bahagian kepala saja yang kita tak jumpa. Ketiga, kita ada menemui prasasti ataupun batu bersurat. Jadi prasasti ini ditulis dengan aksara Pallava dan bahasa Sanskrit yang mengandungi mantra Buddha. Nombor 4, kita turut menemui kalam semah ataupun sekeping batu lumpur yang diukir dengan bentuk stupa. Okey. Dan di samping itu kita ada juga penemuan-penemuan kecil lain seperti tembikar tanah ya. Jadi yang ni adalah penemuan setakat 40% ekskavasi, dan kami percaya ekskavasi seterusnya akan memberikan lebih banyak penemuan yang penting lepas ni. Jadi Doktor, ditemu di Bukit Coras, jauh daripada kawasan tapak arkeologi di Merbuk. Jadi apakah makna penemuan ini? Jadi yang tu adalah salah satu persoalan utama yang kami ada sekarang ni. Sebab candi ni bukan calang-calang candi dah, sebab saiznya agak besar kalau dibandingkan dengan tapak-tapak lain di Lembah Bujang. Seni bina dia sangat unik, tetapi dia terletak jauh daripada pusat ekonomi dan populasi Kedah Tua. Jadi dia menimbulkan persoalan tentang apakah fungsi sebenar tapak ni, siapakah masyarakat yang tinggal di kawasan ni. Jadi persoalan tu kita masih belum boleh jawab lagi, dan kita perlu lebih banyakkan lagi penyelidikan lepas ni. Jadi Doktor, hasil kajian ini apa yang akan dilakukan seterusnya? Baik, output utama penyelidikan ini seperti mana yang ditetapkan dalam geran penyelidikan kami adalah terdiri daripada 3 perkara utama ya. Nombor 1 adalah daripada segi penerbitan, nombor 2 adalah dari segi IP, intellectual property, dan nombor 3 adalah daripada segi latihan tenaga manusia. Okey. Daripada segi penerbitan, kami akan menghasilkan kertas-kertas penyelidikan, buku dan sebagainya. Okey, jadi kertas-kertas penyelidikan tu perlu melalui proses perwasitan perlu di peer review. Okey. Nombor 2 adalah daripada segi intellectual property, kita akan menghasilkan buklet. Jadi buklet arkeologi pelancongan ni yang mana kami akan memasukkan gambar-gambar untuk mempromosi tapak ni sebagai salah satu tapak warisan yang penting. Tapak ini berpotensi untuk dibangunkan sebagai salah satu produk arkeologi pelancongan di masa depan. Ya.
Baik, terima kasih doktor. Jadi untuk anda, pemajuan tapak dan pemeliharaannya sebagai tapak warisan di bawah Akta 645 perlu mendapat sokongan daripada kerjasama semua pihak. Sama-samalah kita menghargai penemuan ini sebagai bukti pencapaian peradaban dan teknologi masyarakat Kedah Tua. Jadi setakat itu laporan dari Kedah, kembali ke studio. Selamat pagi Malaysia. Baik, terima kasih diucapkan kepada rakan pelapor daripada Cerita Pagi Kedah.